Tu aja. Saya rasa 2 je saya ingat, yang saya ingat lah. Yang awak ingat dah baca ke belum tu? Hmm. Okey, tak apa. Saja nak panaskan enjin. Orang lain tu saya pun sama, saya harap dah baca. Sekejap saya cari bahan jap. Okey, tak apa. Kita tengok sini. Okey, so ni ya. Last class tentang eritrosit. Okey, sel darah merah. Okey, boleh nampak slide? Boleh ya? Saya besarkan sikit. Okey, so eritrosit, sel darah merah, fungsi dia hari tu dah terangkan dan juga ciri-ciri. Okey, so untuk menjawab soalan struktur, pastikan faham soalan dan bezakan antara ciri dengan fungsi. Jangan campur aduk ya. Soalan tanya fungsi, awak bagi ciri. Soalan tanya ciri, awak bagi fungsi. Salah lah ya. Jadi ciri-ciri tu awak kena lihat dia punya struktur dia. Dan di mana dia dihasilkan. Bentuk rupa dia macam mana. Kalau fungsi ni apa tugas dia. Okay. Macam mana dia boleh menghantar oksigen tu. Okay, disebabkan dia ada hemoglobin. Okay, tapak hem tu. Okay, so untuk hari ni kita sambung dengan platelet. Okay, platelet sebab Syauqi tak ada, saya sambung je lah. Okay, nanti yang tajuk seterusnya tu ada orang lain yang akan terangkan. Okay, so untuk platelet, tengok ciri yang pertama. Okay, apa ciri platelet ni? Okay, terhasil daripada serpihan. Okay, kalau zaman dulu tak ada macam yang canggih-canggih macam sekarang ni, kita guna cakra CD. Okay. Cakra padat tu, CD awak panggil CD tu. So CD tu awak pecahkan. Okay. So ada serpihan tu, itulah contoh. Okay, serpihan yang rupa serpihan tu macam rupa platelet. Okay, contoh kalau nak tengok dengan mata kasar lah. Kalau dalam darah tu awak tak nampak, kena tengok bawah mikroskop. Okay, jadi nak simbolikkan dia tu, simulasikan dia, boleh pecahkan cakra padat tu, CD tu. So serpihan tu samalah simulasinya dengan platelet. Sebab tu dia kata serpihan atau cebisan cytoplasma sel. Yang dia ni daripada cytoplasma sel. Yang sepih-sepih tu, and then dia berasal daripada sumsum tulang. Okey, tempoh setiap sesuatu ni, sel darah merah dan juga platelet, sel darah putih semua tu ada tempoh jangka hayat dia. Bukannya dia boleh hidup selamanya ya. So tempoh dia lebih kurang seminggu sahaja dan digantikan balik dengan yang baru. Sebab tu perlunya kelas makanan protein ya. Dia berkait rapat dengan proses jangka hayat sesuatu bahan. Okay. And then fungsi. Ini dia fungsi. Ini bukan ciri ya, fungsi. Apa fungsi dia? Tugas dia nak membekukan darah ya. Dia terlibat sepenuhnya dalam proses pembekuan darah. Okay, mudah je untuk platelet ni sebab dia satu contoh bahan yang ringkas. Okey. Yang detail adalah berkaitan dengan leukosit pula. Tadi sel darah merah dah. Okey. Sel darah merah ataupun eritrosit. Sekarang kita tengok leukosit. Saya ada minta Nur Syazwina, ada? Nur Syazwina? Okey, boleh present? InsyaAllah. Okey, so saya stop saya punya ni. Okey, ada slide tak? Tak ada cikgu. Tak ada, tak apa, saya dengar je. Okey, Okay. tapi saya kena tutup ni. Okey, teruskan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tentang leukosit atau white blood cell, sel darah putih. Okey, sel darah putih ni dia sejenis sel sistem imun yang membentuk komponen darah. Okey. Yang lain, sekejap Yang lain boleh tengok buku teks. Okey, bukan surat. 177. Ya, okey, 177. Betul. Okey, teruskan Syazwina. Okey, lepas tu characteristic and functions dia yang pertama, the shape is irregular and it's not fixed. Okey, kenapa sel darah putih ni bentuk dia tak tetap? Sebab sel darah putih ni adalah sebagai penjaga dan pemusnah benda asing seperti bakteria dan lain-lain yang menyerang tubuh. Okey, dengan fungsi macam tu, maka sel darah putih ni tak dapat melakukan
maka sel darah putih dapat melakukan proses fagositosis atau mencerna partikel asing dengan mudah. Selain itu, dengan bentuk dia yang tak tetap, so bentuk dia tu berubah-ubah, maka sel darah putih mampu menembus kapilari darah. Yang kedua, dia contains nucleus. Dia mengandungi nukleus. Lepas tu, yang ketiga, does not contain hemoglobin. Yang kenapa dia tak ada hemoglobin? Sebab hemoglobin dah ada dalam sel darah merah. So, yang keempat, produce in the bone marrow. Okey, dia terhasil di sum-sum tulang yang juga dikenali sebagai sel tunjang hematopoietik. Okey, yang kelima, lifespan is less than 5 days. Yang keenam, leukocyte can diffuse out of the capillary pore and fight pathogens in tissue fluids. It is divided into 2 types, iaitu granulocytes contain granules and agranulocytes no granules. Granulocytes include neutrophils, eosinophils, and basophils. Agranulocytes include lymphocytes and monocytes. Itu saja. Okay, thank you. Ada soalan tak? Ada. Mesti ada. Apa dia soalannya? Silakan. Why is the lifespan of leukocyte is less than 5 days? Okay, Syazwina. Okay, sebenarnya saya dah cari dekat Google. Tak ada kan? Tapi tak tak ada jumpa. kan? Tapi tak jumpa. Kalau jumpa, first tu saya pun dah cari kat Google nak bagi penerangan tapi tak jumpa. So saya tak tahu cikgu. Okay, soalan Samir tadi apa? Lifespan ke apa? Saya tak jelas tadi. Kenapa leukocyte tu dia boleh hidup kurang daripada 5 hari? Kurang daripada 5 hari. Lifespan 5 dia hari. kenapa less than 5 days? Okay, ni kurang daripada 5 hari ya. Okay. Kalau eritrosit berapa hari? Ingat tak? Seminggu. Seminggu. So kalau awak perasan tengok fungsi dia. Okay, apa beza fungsi sel darah putih leukosit ni dengan sel darah merah? Samir, saya tanya Samir balik. Alamak, yang leukosit ni dia macam fight pathogen semua, tapi kalau erythrocyte ni dia tak lawan pathogen semua. Dia apa tu? Dia ada bawa hemoglobin. Yang tu lah. Semula awak cakap apa tadi? Eritrosit sel darah merah buat apa? Fungsi dia? Erythrocyte ni dia campur dengan hemoglobin. Ni kan ada oksigen, lepas tu dia akan campur dengan hemoglobin. Okay, so fungsi dia membawa ataupun mengangkut oksigen. Ya, okay. betul. And then leukosit apa function dia? Leukosit ni dia fight pathogen. Okay. Dia So daripada situ, okay, saya tanya balik, daripada situ apa awak dapat simpulkan daripada fungsi tu? Dua perkara tu adalah perkara yang sangat berbeza. Cuba bandingkan dari segi fungsi tu. Kalau nak kaitkan dengan jangka hayat dia. Yang mana bukan mana lebih penting. Maksud saya yang mana kadar jangka hayat yang diperlukan lebih lama berbanding dengan yang antara dua tu. Sebab yang mana satu yang dua-dua tu penting, yang mana lebih penting? Gitu. Soalan bagus cikgu. Boy, jawapannya apa? Dua-duanya adalah penting, tapi yang lagi penting adalah erythrocyte, saya cakap. Sebab dia bawa oksigen ke seluruh badan. Tu satu. Okay. So, maksudnya awak faham lah tu. Sebab nak bawa oksigen tu perlu tempoh jangka hayat yang lebih lama berbanding dengan tentera yang nak melawan ejen ni. Dia penting, kalau tak ada awak cepat sakit, leukosit ni. Jadi tempoh hayat dia tu dah memang kaji, dibuat research, memang tempoh dia tak lama sebab dia perlu menghasilkan tentera yang baru untuk menggantikan, sebab tentera kan dia tak boleh lama-lama sangat, dia kena orang kata
tempoh tu tak ada dalam masa yang lama dia boleh bertahan. Okay. Lagi satu dia tak ada nukleus. Apa fungsi nukleus? Kalau orang lain nak jawab pun boleh. Saya nak tanya dulu. Apa fungsi nukleus? Samir nak jawab? Kelas, apa fungsi nukleus? Hello? Tak ada orang dah? Control all of activity cell. Control all activity cell. Okay, mengawal semua activity. Okay. Dengan ada genetic information. Yes, okay. So, kalau dekat sini, kalau awak nak compare dengan sel darah merah, sel darah putih ni dia kontrol semua aktiviti. Jadi, dia punya kerja tu, okay, walaupun dia, tadi saya tanya dari segi kepentingan, tapi dari segi kerja, okay, bukan dia lagi kuat. Maksud saya, dia mengawal semua aktiviti ni, okay, penggunaan, okay, bahan dia dalam mengawal aktiviti tu, tarik lupuh dia tu tak boleh bertahan lama. Tu kisahnya. Okay? Jadi that's why jangka hayat dia kurang daripada 5 hari. Okay? Sebab bila adanya nukleus ni, okay, akan adanya proses pengangkutan bahan. Okay? Ini melibatkan proses yang awak belajar dalam sel lah. Sebab dia adalah sel kan. So dalam sel, okay, kena faham sel tu. Apa fungsi nukleus bila dia bertugas, okay, ataupun berperanan dalam sel tu sendiri. Samir ingat tak? Dalam sel haiwan. Ya. Yeah. Apa peranan nukleus dalam sel? Control all activity lah cikgu. Yalah, apa contoh aktivitinya? Contoh aktiviti. Ada satu topik penting yang melibatkan proses penghasilan pengeluaran bahan daripada sel. Oh. Tak tahu? Tak tahu sebab dah lupa. Okey. Kalau ingat tolong ceritakan ada proses dia. Enzim. Pengeluaran enzim. Ini lebih complicated lah. Okey, lebih detail lah. Okey, ada yang jawab tadi tu. Saya tak perasan siapa. Thank you. Okay, so dia bila melibatkan nukleus, semua aktiviti akan berlaku dalam sel tersebut. So kalau ini merujuk pada sel darah putih lah. Dan awak kena remind balik lah. Okay, refresh balik topik bab 2, bab 3 saya rasa. Okay, bagaimana peranan nukleus tu dalam dia mengawal aktiviti dalam sel. Especially untuk ni sel darah putih lah. Okay, jadi dia ada proses keluar masuk bahan. Okay, so jangka hayat dia tu tak akan boleh lama lah sebab dia perlu buang bahan-bahan tertentu dan dia perlu meresap balik bahan-bahan tertentu untuk dia berfungsi sebagai melawan patogen dalam benda tisu dan sebagainya. Okay, boleh? Boleh tak Samir? Yang lain? Boleh. Saya tak tahu yang lain ni ada ke tak ada ni. Okay, so itu tentang leukosit. Thank you Syazwina. So lepas ni bila orang sebut leukosit tu saya nak semua faham lah apa dia, iaitu sel darah putih. Okay, jangan tanya pula apa beza sel darah putih leukosit. Itu maksudnya belum jelas lah. Ini adalah nama dari segi saintifik dia leukosit. Okay, untuk sel darah putih. Okay, kemudian granulosit. Pak IR ni dia senyap je. Saya minta Nufitri. Azura, Nufitri memang dah tak ada kan? Dah cikgu. Mati senyap je, tak ada orang bagi tahu pun. Saya Bagi terpering. tahulah. Bila tu? Time dia pindah. Ada pengganti ke? Sukarela? Saya cikgu. Siapa tu? Hanim. Okey. Betul. Baru terjumpa. Okey, tak apa, teruskan. Okey, Hanim, granulosit. Granulosit ni dia terbahagi Ada kepada slide 3. Tak ada slide? Tak ada. Oh, sayang. Okey, teruskan. Granulosit ni terbahagi kepada 3. Satu neutrofil. Neutrofil ni dia nukleus terdiri daripada 2 hingga 5 cuping. Lepas tu dia menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Fagositosis ni peristiwa sel yang memakan atau mencerna mikroorganisma atau benda lain sebagai suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit. Fagosit ni pula dia sel darah putih yang berperanan dalam sistem kekebalan dengan cara fagositosis atau menelan patogen. Fagosit ni dia sel
Kalau fagositosis ni dia proses dia. Yang kedua eosinofil. Nukleus ni dia terdiri daripada 2 cuping. Dia membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindak balas alergi. Dia juga bersifat fagosit. Yang ketiga basofil. Bilangan basofil paling rendah dalam darah. Kalau basofil rendah, neutrofil tadi paling tinggi. Paling banyak jumpa. Lepas tu mengandungi heparin yang mencegah pembekuan darah. Heparin ni dia macam dekat dalam buku teks tu dia digunakan untuk mengurangkan keupayaan pembukaan darah dan membantu mencegah pembekuan berbahaya dari saluran darah. Okey. Okay, cukup. So itu adalah sebahagian daripada sel darah putih yang terbahagi kepada 3 jenis iaitu neutrophil, eosinofil, basofil. So kalau pneumonia awak boleh buatlah NEB ya. Okey, sel darah putih SDM ataupun leukosit tadi ada LG dengan LA ya. A tu agranulosit. Sekejap lagi kawan awak bentang. Okey. Tapi untuk LG ni dia ada NEB ataupun BEN pun boleh, BEN. Tak ikut turutan pun tak apa. So apa dia BEN ni? Kena tahulah BEN tu apa. Okey, basofil, eosinofil, neutrophil. Untuk ejaan ni pastikan awak biasakan menulis, okey, buat latihan. Jangan salah eja, especially yang ni, eosinofil ni. Eja betul-betul bukan EU, EO. Okay. And then yang lain-lain tu, okay, tadi Hanim dah bagi tahu. Okay, tugas ataupun fungsi, contoh neutrophil ni, awak lihat dia punya struktur gambar rajah ni, okay, berbeza dengan eosinofil and then basofil. Ada soalan tak? Saya tak naklah terangkan 2 kali pula. Soalan, saya perlukan soalan. Tak ada soalan, saya bagi soalan. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Laili Ulfah ada? Wana Risha? Ayu Batrisha? Ya, cikgu. Okey. Yang mana satu kah yang bertugas untuk mencegah pembekuan darah? Soalan simple je. Saya nak tengok orang ada ke tak. Yang mana satu? Basofil. Okey, basofil So keyword tu tolong highlight kan dalam buku teks ataupun bioscore. Tolong tengok bioscore. Okey. Isi tempat kosong bioscore tu. Okey. Kemudian perhatikan ciri cuping ni. Ni bentuk nukleus ya, cuping. Okey, yang ini 2 cuping dalam tu. Okey, yang ini basofil paling rendah dalam darah bilangan dia paling rendah. That's why bila buat test darah untuk keseluruhan badan, awak pergi buat dekat farmasi ke klinik ke mana-mana, okay, dia akan keluarkan result. Okay, so result tu dia akan listkan semua ni. Okay, berapa gram, miligram, okay, kandungan granulosit ataupun leukosit ni dalam badan kita. So kalau katakanlah salah satu ni lebih ataupun kurang daripada yang sepatutnya, sebab dia ada range dia, ada range setiap daripada jenis sel darah ni, itu menunjukkan sistem badan awak mengalami masalah terutamanya kalau kekurangan sel darah ataupun berlebihan sel darah putih. Bila berlebihan sel darah putih, setengah individu tu akan menghidap penyakit leukemia ataupun anemia. Dia punya geng-geng lah tu. Okay? Maksudnya kalau lihat pada wajahnya, kulitnya pucat sebab dia kurang sel darah merah tapi berlebihan leukosit ni. Okay. Okay. Next. Agranulosit. Okay. Siapakah dia agranulosit ni? Okay, Danish. Senyap je dia. Ada. Agranulosit, the Ada slide? karakteristik tak ada. Main baca je. Okay. Main baca cikgu. Dia karakteristik dia adalah non-granular cytoplasm, non-lobe nucleus and it produce in lymphatic system. Dia mengandungi 2 iaitu monocyte dengan lymphocyte. Monocyte adalah
sel darah putih terbesar, the biggest leukocyte. Dia mempunyai bentuk spherical shape nucleus and engulf and digest bacteria and that cell or tissue by phagocytosis. The second one is lymphocyte. It contains a large nucleus with a little cytoplasm. Produce antibodies to destroy bacteria and virus that enter the body. Kalau contoh sesama, sesama lah kot, sesama burung, benda ni akan produce antibodies untuk lawan tu virus, and can also produce antitoxin against toxin that are produced by bacteria or virus. Okay. Ada lagi? Tak ada. Okay, thank you. Ada soalan yang lain? Yang lain tolong bersuara. Tak ada. Dia ada exam, ada ujian. Saya nak tengok lah. Okay, tak ada. Harap jelas. Okay, saya ulas sikit je. Okay, limfosit. Okay, untuk kategori leukosit, sel darah putih, bahagian agranulosit, dia tak ada granul lah. Okay, so inilah tugas dia yang paling penting. Limfosit ni paling glamour. Okay, sebab dia memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. Okay, ni saya nak cerita COVID-19 Okay. Virus tadi, okay, bagi yang dah ambil vaksin, okay, ambil vaksin, satu badan seseorang tu, okay, dengan bantuan vaksin tadi, sistem imun badan dia lebih kuat, okay, ataupun kita panggil sistem limfosit dia ni akan menghasilkan antibody yang lebih kuat, okay, jadi mudahlah dia nak musnahkan virus ni. Okay, saya cerita pengalaman orang yang dapat COVID yang telah divaksin, okay, yang telah divaksin. Dia hanya stage 1 saja, iaitu dia sah positif. Kemudian dari segi simptom dia cuma sesama, tiada deria bau, tapi tekak dia tak sakit. Itu simptom orang yang dah ambil vaksin. Jadi pentingnya vaksin ni untuk menghasilkan antibody bagi menguatkan sistem badan kita. Okay? Dia bukan ubat ya, jangan salah faham ubat nak bunuh virus. Bukan. Tapi yang memusnahkan virus tadi adalah awak punya sistem badan awak sendiri. Ada antibody askar dalam badan awak tu yang akan musnahkan virus tadi. Jadi dalam masa tempoh yang 1 hingga 10 hari tu, orang yang kena COVID tadi, virus ni boleh hilang. Maksudnya dia dilemahkan lah oleh vaksin tadi. Okay? Dan dia berkait rapat dengan sistem limfosit ni lah, okay, dalam badan kita. Sel darah putih kita ni sangat penting. Okay. Okay, kemudian monosit. Okay, monosit ni dia leukosit paling besar. Okay. Dan dialah sebenarnya tadi yang ini nak musnahkan bakteria dan virus. Okay, yang monosit ni dia telan bakteria atau tisu mati secara fagositosis. Maksudnya dua-dua ni walaupun agrano, walaupun tak bergrano, tapi dia sangat-sangat penting bagi leukosit ni. Okay, sebab ini yang paling besar, tugas dia lah yang paling utama, iaitu telan bakteria tadi, bakteria-bakteria yang awak tak sedar pun masuk dalam badan awak. Okay. Tapi setengah bakteria tahap bahaya dia tu berbeza-beza. Okay. Kalau virus COVID tu memang membahaya gila lah. Okay. Dan virus-virus lain tu, HIV, denggi. Okay. So sampai satu tempoh nanti, bila semua dah vaksin, okay, COVID nanti akan jadi endemik. Endemik sepertilah denggi. Okay, contoh denggi lah. Maksudnya kita hidup bersama dengan COVID. Maksudnya kadar kematian tu semakin rendah. Okay, kadar orang yang stage 5 tu semakin rendah. Tapi kita hidup bersama dengan dia. Okay, sebab dah ada vaksin. Itu situasi sekarang. Kena relate, kena tahu, kena ambil tahu isu semasa sebab awak nak jawab essay nanti mungkin ada keluar soalan tu dan kaitan dia dengan sel darah putih ni. Apa fungsi dia? Okay, saya nak tanya. Okay. Naufal, fagositosis tu apa? Dah pernah belajar bab 2, bab 1. Naufal? Bab 2 tu jauh sangat ego. Ya, memang jauh. Tapi itulah akan masuk exam. Fagositosis, apa dia?
Ingat tak? Eh, Bab 2 tu fagositosis tentang ameba ataupun paramecia. Dia makan secara fagositosis. So bagaimana dia nak buat proses tu? Ingat tak? Ada yang nak tolong? Ini dah bulan 9. Dia sepatutnya bio ni tak boleh tinggal. Bila tinggal jadi macam tu lah. Okay, siapa nak tolong? Azura? Azura? Anuas? Okay. Kalau tak saya memanggil. Kuat sikit, tak dengar. Dia akan menghancurkan benda asing, betul? Okay, ada CP-CP, okay, thank you. Hampir tepat lah. So, bahagian leukosit ni, dia punya cuping ni, nukleus ni, dia akan kesan apa yang masuk dalam badan kita. Okay, dia detect and then dia kepung and then dia telan lah. Okay, contoh bakteria yang berbahaya tadi, separa bahaya. Okay, saya tak boleh kata berbahaya sebab berbahaya tu dia lebih kepada virus dan yang kat sini. Yang ni. Ini sangat-sangat berbahaya lah. Okay, yang ni yang sederhana. Sebab ada bakteria yang baik. Yang baik tu tak adalah dia nak makan. Yang baik tu dia bakteria yang bantu badan kita. Okay, jadi dia telan lah bila dia dapat input ada bakteria yang masuk. Okay. Dan juga tisu-tisu yang mati. So dia telan secara fagositosis. Fago dia akan kepung dan masuk ke dalam sistem badan dia ni, monosit ni. Okay, seterusnya saya harap jelas and then tolong buatlah carta kalau nak mudah faham, mudah ingat. Okay, buat carta sel darah putih, sel darah merah and then sel darah merah terbahagi kepada berapa, sel darah putih terbahagi kepada berapa. Okay, kemudian dia punya jenis-jenis tu, fahamkan fungsi setiap sel darah putih ni, leukosit ni, iaitu ada yang bergranul dan ada yang tidak bergranul. Yang bergranul ada 2, band tadi tu, band, apa dia band? Saya nak tertarik. Atira Ramadhani? Azrinatun? Ada 46 orang. Mana pergi ni? Okay, cikgu. Okay, apa dia band tadi saya sebut, band? Bawah leukosit ada band. 3 jenis leukosit, apa dia? Lupa dah. Baru belajar. Cepat. Faham tak band tu apa? 3 jenis leukosit. B apa, E apa, N apa? Benten. Benten. Tu saya nak mudah ingat tu. Ingat benten. Ingatlah apa lagi. Yang ni LM. Ataupun ALM. Alam. Ingat alam. Agronosit, limfosit, monosit. ALM. Alam. Azrinatun boleh? Boleh tak? Saya pergi toilet tadi, cikgu. Okay. Samir tolong. Tolong Boleh. Azrinatun. Apa dia? Band, okay. First B, basophil. E, eosinophil. Eosinofil. And tu neutrophil. Neutrophil. Mudah je. Okay. Ingat band, ingat 3 tu. Tapi jangan band tak tahu apa dia band tu. Jangan jadi bangku ekor nasi pula. So pneumonik ni sebenarnya cara mudah awak nak belajar. Jadi senanglah. G band. Okay. Basophil, eosinofil, neutrophil. Yang ni tak apa, tak ikut turutan. Yang penting awak tahu bawah granulosit ni ada band ni. Okay. Neutrophil, eosinofil, basophil. Dan perlu tahulah dia ni di bawah sel darah putih iaitu leukosit. Kalau nak ingat semua LG band. Okay, macam-macam boleh buat tu. Okay, so teruskan sistem peredaran darah manusia ni dengan tajuk kecil iaitu salur darah manusia. Kalau memori awak kuat ni baru belajar form 3, so ulang balik saja dan tambah lagi sikit lah yang detail. Okay, so harap ada lagi lah ya, walaupun tak ada PT3. So kita ada 3 jenis salur darah. Kumpulan darah ada 4, jangan tertukar ya. Kumpulan darah ada 4, AB, ABO. Okay. Jenis darah ada 2, sel darah merah, sel darah putih.
Okay. Dan ini kita tengok salur darah manusia ada 3 iaitu vena, arteri dan juga kapilari. Okay, so kita tengok satu-satu apa dia punya fungsi. Ulang balik form 3, benda yang sama. Okay, yang pertama kita tengok arteri dulu Okay. Ini dah beza dah. Okay, arteri semua orang tahu salur darah yang mengangkut gas oksigen ke karbon dioksida. Nabil, mana Nabil? You say cikgu. Dia angkut oksigen ke karbon dioksida? Arteri. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Pandai. Cek. Tukar je lah. Kalau bukan karbon dioksida apa dia? Gas apa? Satu lagi gas apa? Hydrogen. Hidrogen. Betul lah tu. Oh jangan sampai. Oksigen. 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 Thank you yang bantu. Okay, thank you Nabil. Okay, so kalau kat sini awak tak jumpa oksigen karbon dioksida, awak kena faham ayat ni salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Okay, keluar dari jantung. Okay, kena ingat oksigen dari paru-paru, okay, yang bergabung dengan hemoglobin, oksihemoglobin akan masuk ke jantung. Okay, so dari jantung dia akan keluar. Okay, gas beroksigen tadi ataupun darah terdioksigen tadi akan keluar dari jantung pergi ke seluruh badan. Okay, kalau sini dia kata salur darah mengangkut darah keluar dari jantung. So, jelas kat situ keluar dari jantung maksudnya dari aorta. Aorta akan pump darah ke seluruh bahagian badan. Jadi jelas kat sini itu menunjukkan dia menghantar gas oksigen. Okay, sebab dia aorta ni arteri yang terbesar, dia akan tinggalkan jantung. Kena ingat baliklah sistem jantung hari tu. Okay, dia mengembang, okay, arteri tadi mengembang dan akan dipump dari ventricle kiri Okay, ingat balik. Saya kena sebut balik ni. Yang tak ingat tu nak tunjuk balik. Ada yang tak ingat langsung? Ada tak? Proses pengaliran darah dalam jantung. Samir ingat ke? Kalau Samir ingat, saya nak dengar. Okey, mula dari Tak ingat. Mula dari paru-paru? Tak ingat, saya tolong. Alah, tak lah. Macam mana nak kata lah. Boleh lah ingat. Mula dari paru-paru. Oh. Okay, mula dari paru-paru, darah pergi ke mana? Darah beroksigen akan diangkut pergi ke jantung melalui pintu apa? Saya Sebab nak faham ni dia kena datang imajinasi bahagian jantung tu. Yes. Dia tanya macam mula dari masuk dari pulmonary veins tu ke? Ya, PV. Okey, pulmonary vein. Okey, dari pulmonary vein, vena pulmonary masuk ke atrium. Kiri. Kiri, kemudian ventricle. Lepas tu ventricle. Betul lah, dia akan pergi ke ventricle kiri. Lepas tu Okey, melalui injak apa? bicuspid. Okey, bicuspid. Okey, dari ventricle kiri ataupun left ventricle pergi ke injak. Ni apa tu? Melalui injak. Semilunar valve. Semilunar valve. Okey, kemudian melalui aorta. Betul dah tu. Okey. Okey, so faham konsep tu je, mudah. Okey, so dari aorta akan dipump ke seluruh badan sebab kadar tekanan darah tu adalah sangat tinggi. Okey. Dan arteri tadi dia macam bronchus lah. Okey. Kalau bronchus tu salur yang besar, kalau bronchiole tu salur yang lebih kecil. So arteri pun sama, dia ada arteri, dia ada aorta, dia ada arteri, kemudian dia ada atrial. Aorta yang paling besar dan arteri ni seluruh badan kebanyakannya cabang arteri, dan yang pergi ke tisu-tisu badan tu, yang dekat dengan tisu badan tu adalah atrial. Okey, baru sampai gas oksigen tadi ataupun darah beroksigen tadi baru sampai ke tisu-tisu badan untuk menjalankan proses respirasi sel. Okey, jadi kena faham konsep proses arteri tadi dia mengangkut apa. Okey, sebab kat sini dia tak sebut langsung. Okey, gas dia mengangkut gas oksigen.
Tapi awak kena faham apa yang saya cerita tadi dengan Samir tu, bagaimana gas oksigen diangkut ke seluruh badan melalui aorta daripada jantung dan dihantar ke seluruh badan melalui cabang arteri dan sampai ke tisu melalui cabang arteriol. Okey. Kenapa dia tak sebut oksigen? Sebab sini dia hanya nak cerita tentang fungsi arteri. Okey, fungsi arteri. Okey, kemudian himpunan kapilari. Okey, arteriol terus bercabar dan berakhir dengan kapilari. Jadi boleh rujuk gambar rajah ni. Arteri. Cikgu, Okey, soalan. cikgu ada present ke? Oh, tak nampak Tak. Sial. Okey. Sorry. Sebab tadi saya tutup, saya ingat yang present ada slide. Okey, tak apa. Sama dalam buku teks. Okey, sama je. Cuma yang ni mungkin boleh tengok direct lah. Okay, so ni dalam buku teks ini buku teks lah. Okay, sebab tu saya kata tadi tak ada dia tulis oksigen. Tapi awak kena faham. Okay, kena faham aorta ni dia mengangkut gas apa. Ataupun mengangkut darah apa. Darah beroksigen. Okay, so daripada arteriol tadi, arteriol dia akan bersambung dengan himpunan kapilari darah. Okey, kapilari darah ni ibaratnya postman lah. Postman lah. Saya suka sebut postman sebab dia perantara. Okey, awak tulis surat, hantar dekat kawan, postman yang hantar. So, sama juga arteri dengan vena ni, dia perlu ada penghubung. Okey, so siapa penghubung dia? Kapilari darah. Okey, so kapilari darah ni awak boleh tengok dalam gambar rajah tu. Okey, dalam buku teks pun ada. Okay, dia berada di bahagian tengah-tengah yang menghubung untuk menjalankan proses pertukaran gas melalui resapan. Yes. Dan ciri dia. Okay, dalam ni nota ni awak nak baca pun saya rasa macam tak nak baca. Tapi awak kena bezakan. Ada ciri dan ada fungsi. Okay. Bezakan ciri dengan fungsi sebab bila dalam menjawab soalan, okay, jangan salah jawab. Soalan tanya fungsi, awak jawab ciri. Salah lah. Soalan tanya ciri, awak jawab fungsi. So kena bezakan. Yang atas ni adalah ciri dia. Kapilari darah, ciri dia dinding nipis setebal satu sel. Okay, sangat halus. Hanya setebal satu sel saja. Sangat halus ya. Okay, so fungsi dia, dia membolehkan proses pertukaran gas berlaku. Okay, antara gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Okay. Dan semua bahan-bahan lain yang terlibat di nutrien iaitu glukosa dan sebagainya juga akan meresap melalui kapilari darah ni. Okay. So semua akan berlaku di sini proses-proses resapan and then pertukaran gas selepas respirasi sel. 200 air ni ada? Okay, ada pun. Respirasi sel prosesnya apa? Berikan persamaan tindak balas dia. Sangat basic. Glukosa. Okay, tambah. Glukosa tambah hidrogen. Bukan. Glukosa tambah oksigen. Okay. Lepas tu akan menghasilkan air. Okay. Karbon dioksida dengan tenaga. Tenaga. Samir ni planet mana Samir? Tadi sebut hidrogen Samir apa? Weh, bukan saya cikgu. Itu Nabil. Salah. Nabil. Nabil cikgu, Nabil. Itulah Nabil. Bukan Samir. Saya tahu siapa sebut. Samir hanya mencetuskan. Okay. Hanya bergurau. Okay. So lepas ni tolong elakkan hidrogen tu, nanti jumpa planet lain pula nanti. Okay, manusia bernafas guna oksigen. Okay, saja je. Okay. So, fahamkan konsep asas respirasi sel sebab itu last bahagian untuk arteri ni dengan kapilari darah berfungsi sebab dia dah nak hantar gas karbon dioksida pula dekat vena ni. Okay, so oksigen tambah glukosa menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okay. So di sinilah proses penghasilan tenaga berlaku. Selepas respirasi sel, karbon dioksida dihasilkan dan dihantar melalui salovenul. Mula dengan venul dulu. Okay. Dia terbalik lah. Kalau tadi
aorta, artery, arteriole. Sekarang dia dah nak keluar kan. So dia kena mula daripada venue, and then vena, and then vena terbesar siapa tahu? Vena terbesar Ismail? Cikgu. Aorta, artery terbesar, vena terbesar apa? Vena cava. Yes, okay, good. Okay. Jadi hasil karbon dioksida tadi selepas respirasi sel akan diangkut oleh salur darah. Ingat ya, ini jenis salur darah yang bernama vena. Okay, so di situ dia bermula dari venue. Okay, kapilari-kapilari bercantum membentuk salur yang lebih besar iaitu venu. Okay, yang bahagian biru ni. Okay, dan dari venu tu lah dia akan mengalir membentuk vena yang membawa darah kembali ke jantung. Vena ni di seluruh badan kita. Kebanyakan salur darah seluruh bahagian badan tu dipenuhi dengan vena. Yang dekat-dekat sel tu venu. Okay. Dan vena tadi dia akan bawa darah terdioksigen. Okay. Membawa darah terdioksigen. Yang ada gas, bila bezakan ya, bila saya sebut gas karbon dioksida. Okay. Sebab saya tak nak awak tertukar lagi. Okay. Dalam tu ada gas karbon dioksida dalam vena ni. Dan mengangkut darah terdioksida. Yang mana dia akan angkut kembali ke jantung. Okay. Duratul Atika. Duratul Atika. Khaira. Ada cikgu. Ada. Okey. Tadi Samir dah sebut bahagian kiri membawa darah beroksigen dari jantung. Okey, kemudian sekarang dah respirasi sel balik ke jantung melalui pintu apa? Ada pintu melalui vena cava. Saya bagi clue dulu. Melalui vena cava masuk ke jantung bahagian ruang yang ketiga apa dia? A ataupun bahasa Inggeris dia RA. Apa dia? Khaira Alisha. Dari vena cava masuk ke jantung, masuk ke bilik ventricle. Right. Belum lagi. Right artery. Right artery. Right atrium. Okay, good. Okay, right atrium. Lalu ke seterusnya bilik ataupun ruang keempat melalui pintu injap. Buat apa? Bicuspid ke tricuspid? Tricuspid. Okay, ada yang tolong jawab. Thank you. Tricuspid. Okay, barulah masuk ke right ventricle, ventricle kanan. Dari ventricle kanan akan pergi ke semilunar valve, injap sabit. Dari semilunar valve akan pergi ke arteri pulmonari. Okay, pulmonary artery. Barulah balik ke paru-paru. So semua tu dia membawa darah terdioksigen. Okay, vena tadilah. Okay, kembali ke jantung. Kembali ke jantung tu masuk ke vena, melalui vena cava tadilah, atrium kanan, ventricle kanan. Okay, so dari jantung balik ke paru-paru, keluarlah melalui mulut kita, mulut pula dah, hidung kita semua gas karbon dioksida. Apa yang saya sebut tu sebenarnya sepatutnya ada depan mata awak, gambar rajah tu, gambar rajah jantung tu. Dia kena ada flow kat depan mata. Okay. Okay, seterusnya itu tentang vena. So ciri-ciri dia kapilari yang bercantum tadi, okay, dia jadi salur besar venu. Ini ulangan ni kali kedua ni. Okay, dari venu jadi vena. Okay, vena cava dekat jantung, vena yang terbesar. And then kita tengok perbezaan dia, mungkin baru nampak. Tadi dia punya fungsi semua tu. Okay, ini perbezaan dia. Okay, soalan dah. Get ready jawab soalan. Okay, so perbandingan saya suka ajar ni tayar, senang nak ingat ya. Kalau yang tebal ni tayar lori. Ini tayar kereta. Ini tayar basikal. Okay, nak lukis, nak ingat senang. Okay, so kenapa tayar ni tebal? Okay, sebab dia berotok. Okay, dinding dia sangat kenyal. Ni saya ingat lagi duduk kelas 3 kuaza tahun lepas ni ajar ni. Azura, ingat lagi tak Azura? Okay. Arteri, dinding tebal, berotok, kenyal. Ini ciri-ciri ya. Ciri dia dinding. Bahagian dinding untuk semua ni bezakan. Okay. Di tengah ni lumen.
Ingat di tengah lumen. Dan siapa yang pernah dengar tentang kolesterol tinggi, okey, kadar kolesterol, lepas tu tersumbat lah apalah, dia kolesterol tu duduk kat sini. So lumen ni untuk arteri dah lah kecil, okey, sama ada di sini ataupun lumen ni ya, antara dua ni lah. Depends pada kolesterol tu nak duduk dekat arteri atau vena, tapi saya nak ceritanya bila kolesterol semakin menebal, terutamanya dekat arteri ni, sebab tu ada yang sakit jantung bahagian arteri ni, arteri dia belum tersumbat tapi semakin sempit, sebab kolesterol ni dikelilingi bahagian lumen ni, mengelilingi bahagian lumen. Lama kelamaan tak dirawat, okay, dia akan menutup lumen ni. Bila tutup tu, sampai tak oksigen dekat awak? Confirm lah tak ada lah ya. Sebab kita tahu arteri mengangkut gas oksigen ataupun mengangkut darah beroksigen. Darah beroksigen. Arteri mengangkut darah beroksigen. Jadi bila dah sempit, dah lama kelamaan ditutup terus, itu yang tak boleh bernafas tu. Terutamanya dekat aorta, dekat jantung tu tersumbat. So lumen tadi penuh dengan kolesterol tebal. So tak boleh nak bernafas sebab oksigen tak boleh nak lalu. Darah beroksigen tadi tak boleh lalu. Okay, so carefully jaga pemakanan. Okay, untuk kapilari ni, okay, tidak berotot, sangat nipis kecil je boleh tengok, sangat kecil, sangat nipis lumennya, tak kenyal lah. Berbanding dengan vena, okay, ada dinding, ada lumen, dan ada injap. Okay, hanya vena sahaja ada injap. Okay, bila ada injap, dia mengekalkan aliran darah sehala. Maksudnya darah ni dia akan mengalir sehala saja. Dia tak ada ando, tak ada ando pusing balik ke vena, ke arteri. Tak boleh lah. Ya. So that's why darah ataupun salur darah vena ni ada injap. So dia nak pastikan semua darah yang mengalir tadi, darah beroksigen dan darah terdioksida tadi mengalir satu hala saja. Dia tak akan patah balik. That's why dia ada injap. Okey, untuk injap bagi arteri tiada injap kecuali injap sabit di aorta dan di pangkat arteri pulmonari. Okey, kalau dia sebut injap sabit ni semestinya lah hanya ada pada jantung sahaja. Okey, itu arteri. Arteri pulmonari tadi kita dah cerita tentang aliran darah dalam jantung. So di situ sahaja, dekat aorta sahaja yang ada injap. Sebab injap ni kita tahu fungsi dia tak nak bagi darah tu patah balik saja. Okey, tekanan darah arteri confirm tinggi sebab dari ventricle kiri darah dipump. Okey, so kadarnya sangat tinggi. Okey, dipump keluar melalui aorta, hantar ke seluruh badan, so tekanannya sangat tinggi. Okey, kapilari postman tadi rendah biasa saja, and then vena sangat rendah. Okey, sebab dia dah menjalani proses respirasi sel. Okey, kemudian arah aliran darah, arah dia. Okey, darah ni ada perlu tahu arah dia. Kalau arteri dari jantung ke seluruh badan, okay, sebab dia keluar bawa oksigen ke seluruh badan. Kalau kapilari, ambil daripada awal lah, dari arteri ke vena. Dan untuk vena, dari seluruh badan balik ke jantung. Sebenarnya untuk salur darah ni, awak faham sistem jantung tadi, peredaran dia memang mudah untuk faham ini. Okay, ciri dia dan dia punya fungsi setiap salur darah ni. Okay. So kalau nak tahu, kita tengok faham ke tak. Okay, kita tunggu soalan. Okay. Mariam Fatini ada? Mariam Fatini? Ada cikgu. Okey, soalan yang pertama. Okey, sebelum tu get ready ya. Sebelum tu saya tunjuk ni sekejap. Peratan atrial. Okey, ini dia atrial. Ingat balik tadi ya. Kita ada aorta, kita ada arteri, kita ada atrial. So ini adalah contoh atrial. Okey, ini lumen dia. Okey, ruang tengah lumen. Ini lumen, ini ruang tengah. Ini eritrosit, sel darah merah tadi. And then ini tisu-tisu penghubung lah. Okay. Yang membentuk lumen tu adalah tisu penghubung. Okay. Awak tengoklah ini realiti dalam badan kita. Dia punya ni sel-sel. Sel-sel yang membentuk tisu penghubung. Ingat, daripada sel jadi tisu. Dari tisu jadi organ. Okay, so organnya adalah
salur darah tu adalah sebahagian daripada organ dalam badan kita. Maksudnya tisu lah, lebih fokus pada tisu penghubung lah, bentuk salur darah tu. Okay, ada 3 jenis. Okay, ini yang membawa gas oksigen. So ini adalah salur darah apa? Helmi. Helmi ada? Helmi. Hilang. Laili Ufa. Laili Ufa. Tak ada juga. Afif Nazim. Afif. Aidil. Saya mengajar siapa ni? Okey, dua-dua menjawab. Afif dulu. Okey, Afif. Kalau dia tunjuk macam ni, ini salur darah yang mana satu ni? Ada eritrosit ni. Afif. Afif Nazim. Kat gambar ni ada clue. Dia tunjuk ada eritrosit. So ini menunjukkan salur darah apa? Vena, arteri, kapilari. Darah beroksigen pulmonary. Okay. Thank you. Darah beroksigen. Okay, darah beroksigen. So vena ke arteri? Vena. Darah beroksigen, vena ke arteri? Arteri. Vena arteri pulmonary. Okay, thank you. ID tolong. Okay, ini adalah arteri, okay, yang membawa darah beroksigen. Segar lagi darah ni. Okay, so itu clue dia. Kalau dia tak ada ni, mungkin tak susah nak jawab lah arteri ke apa. Okay, dan lagi satu clue dia kat bawah ni, arteriol ni. Okay, arteriol tu adalah arteri lah. Okay, cuma dia bahagian hujung arteri. Okay, bahagian hujung arteri. Okay. Mana saya simpan soalan tadi untuk Mariam. Sekejap ya. Okay, so pastikan dalam soalan exam, rujuk gambar rajah tu betul-betul. Okay, rujuk dia punya clue tu ada. Okay, okay, Mariam, apakah fungsi injap bikospik? Mariam, hilang lah. Ya, cikgu. Injap bikospik. Mengawal aliran darah. Mengawal aliran darah. Dari mana ke mana tu? Supaya apa? Menghalang pengaliran balik ke atrium kiri apabila ventrikel kiri mengecut. Okay, good. Okay, so ini jawapan dia. Menghalang pengaliran balik darah ke atrium kiri sebab kita tahu injap bikospik ni ada pada bahagian sebelah kiri jantung. Antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Jadi tugas dia tak nak bagi darah tu patah balik dari ventrikel supaya tak patah balik ke atrium. Sebab darah tu mengalir dari atrium ke ventrikel. Okey, seterusnya Mariam dah, Helmi dah, Afrida, Adi dah. Helmi dia senyap je. Helmi ada? Ya, cikgu. Tadi dia lambat lah, cikgu. Suara tu sampai. Okey. So terangkan ni. Ni situasi ya. Terangkan setengah individu menderma darah bersemua dan pitam selepas dia menderma darah. Mengapa setengah penderma darah perlu mengambil pil ferrum? Ini cantik. Sebab kekurangan oksigen juga. Kekurangan oksigen? Okay. Ya, sebab apa tu kan peredaran darah tu dalam badan kurang je. Okey. Lagi-lagi apa kaitan dengan pil ferrum ni? Dia macam membantu entahlah cikgu. Membantu? Ada yang kacau apa? Membantu apa? Tak habis tu. Pil ferrum. Ferrum tu bukan besi ke? Ya. Tapi apa kaitan dia dengan sel darah merah tu? Saya dah cerita hari tu. Ada jawapan?
Ada jawapan tak? Untuk menghasilkan darah merah. Darah merah. Dalam darah merah tu ada apa? Ada platelet, sel darah putih. Adjust sikit. Sel darah merah tu mengandungi apa? Mula H. Yang plasma je. No. H2O. H2O. Yang mengikat oksigen. Sel darah merah ada H. H tu apa? Dia mengikat oksigen. Hidrogen. Tubik lagi hidrogen. Keluarkan hidrogen tu. H apa? Hemoglobin cikgu. Okay, thank you. Nak cepat tolong. Okay, hemoglobin. Okay, thank you. Apa Hemi Okay, ada hemoglobin yang akan bergabung dengan oksigen. Okay, so hem tu menunjukkan tapak, okay, yang mengandungi ferrum ataupun zat besi. Okay, that's why orang yang derma darah ni doktor bagi ataupun setengahnya doktor perlu bagi pil ferrum untuk bagi dia okey balik sebab dia dah derma darah kan, jadi darah tu dah banyak keluar, dah banyak hemoglobin diambil. Okay, sementara nak pulih balik tu doktor pun bagilah pil ferrum, okay, untuk merawat dia punya keadaan semasa itu, bukannya dia pengsan terus. Okay, tak ada masalah derma darah ni, tak bahaya pun. Okay, rasa lega, rasa ringan badan tu lagi best. Okay, so eloklah derma darah bila awak dah cukup masa nanti. Okay, so ini jawapan dia. Darah yang berkurangan dalam badan boleh menyebabkan mual dan pitam. Okay, sementara je sebenarnya. Okay, bukannya berbahaya. So depends pada individu lah. Ada yang individu tu lemah, dia cepatlah mual dan pitam ni. Ada setengah individu tu okey je, tak ada masalah pun. Dia derma banyak kali pun tak ada masalah. Okay, so pil ferrum tadi untuk membina semula hemoglobin. Okay, ini kena faham tajuk yang tapak hem tu. Okay, kenapa adanya ferrum dalam sel darah merah tu. Okay, seterusnya soalan Akil ada? Akil Zainuddin? Ada cikgu. Okay, soalan yang ketiga. Okay, boleh rujuk buku teks ada? Apa soalan ketiga ni? Sekejap. Nanti terkeluar jawapan. Ni dia. Dua perbezaan struktur eritrosit dengan leukosit. Sekejap cikgu. Okay, dah habis. Lepas ni jawab soalan pukul 1 tu. Ni dah 1 lebih sikit je. Tak apa, kita habiskan ni je. Okay, jawab dua perbezaan struktur. Ini kena jelas ni. Ni yang saya kata tadi. Faham kehendak soalan. Dia tak tanya fungsi, dia tak tanya ciri. Tapi dia tanya struktur. So awak nak jawab macam mana? Kita tengok jawapan dia. Struktur eritrosit dengan leukosit. Okay. Awak nak jawab fungsi ke awak nak jawab ciri ni? Siapa tahu? Dua perbezaan antara struktur eritrosit dengan leukosit. Ciri-ciri. Okey. Kita tunggu Akil jawab dulu. Apa jawapan dia Akil? Nombor 4 standby. Izzah Haziq ada? Ya. Danish ada Danish? Pun senyap. Ada. Danish ada. Okey. Danish nombor 4. Kalau dah ada jawapan bagi tahu saya. Okey cepat. Ada cikgu. Apa dia? Dinding kiri yang berotot lebih tebal kerana untuk mengepam darah bawa oksigen ke seluruh badan. Okey, so jawab. Kalau nak explain panjang macam mana? Untuk mengepam darah betul? Kalau panjang adalah keyword dia tu dah ada. Okey, saya tunggu Akil pula. Cepat Akil. Ada Akil? Tak cikgu, tak jumpa yang leukositnya. Leukosit tu sel darah putih. Eritrosit tu sel darah merah. Nak tutup kelas ni. Sementara tu saya bagi tugas untuk hari Jumaat ni 10.3
IR dulu siapa yang kena? Okay, siapa yang kena? Rukayah ada tak? Rukayah? Hemoglobin. Satu senyap. Akhir kalau dah jumpa bagi tahu. Sel darah merah ni dia guna hemoglobin. Okey, lagi? Sel darah putih tak guna hemoglobin. Tak guna dengan guna. Dalam exam elakkan jawab macam tu kan. Awak kena jawab BI kan. Jadi cuba ubah ayat tu sikit Ini bila struktur dia merujuk kepada ciri. Tu saya kata jangan tertukar. Ciri fizikal kan cikgu? Jangan tertukar dengan fungsi. Akhir jawab Ciri, tadi. Akhir jawab yang apa hemoglobin tu itu fungsi. Okey. Bila struktur ciri dia. So eritrosit bentuk dia sel darah merah tu dui cekung dan tak ada nukleus. Okey, tidak mempunyai nukleus. Jawab elok-elok lah ya dalam exam. Yang BN tu jaga jangan tulis tak ada ataupun pangkah je bahasa WhatsApp. Saya tak nak bahasa WhatsApp ya. Jawab elok-elok tidak mempunyai nukleus. Leukosit tidak tetap dan ada nukleus. Okey. Dan mempunyai nukleus ataupun dan ada nukleus pun boleh. Okey. So hati-hati bila nak menjawab tu. Jawab simple macam ni pun dah dapat 2 markah ya. Sebab 2 perbezaan. Okey, dan 2 perbezaan tu dia merujuk pada ini ya. 1 dui cekung, 1 tidak tetap. Yang kedua tidak nukleus. Yang ini mempunyai nukleus. Itu maksud 2 markah ya. Bukannya awak berhenti kat sini je. Eritrosit dui cekung berhenti. Leukosit bentuk tidak tetap. Awak pun full stop. Berhenti dah habis dah. Baru 1 markah tu. So pastikan bila 2 perbezaan tu mesti betul-betul 2 benda yang berbeza. Baru dapat 2 markah. Okey, harap jelas. Yang keempat, okey. Cuma tak sebut tadi. Betul dah mengepan darah sebenarnya melalui aorta. Tambah ya. Melalui aorta. Dari ventrikel kiri melalui aorta. Menghasilkan daya pengecutan yang lebih kuat. Sebab dia ada proses kat situ. Pengecutan pengenduran kan. Jadi dinding tu dia mengecut lebih. Daya dia lebih kuat ya. Sebab tu otot dekat situ tebal. So inilah teknik menjawab yang penting. Okay. Keyword ada tadi. Siapa yang jawab tadi ya. Okay. So tu untuk hari ni. So next class. Sambung 10.3. Tunjuk buku teks. Saya sebut nama ni. Rukayah ada? Ada. Nabil? Nabil? Senyap dah. Nabil cuba tengok 10.3 tu. Okay, ada buku teks dah tu? Tajuk dia Mechanism of Heartbeat. Boleh? Boleh tak Nabil? Okay, awak terang. Mekanisme denyutan jantung Ya, mekanisme denyutan jantung. Introduction tu, permulaan atas tu. Dengan tajuk kecil tu. Blood circulation in humans tu. Saya kena buat apa? Awak kena present lah. Sekarang ni semua kena present. PBD saya. Kenapa saya? Semua orang kena. Saya tunggu awal je. Yeay. Hari ni dah berapa orang? Hari ni dah 4 orang dah. Saya ambil markah PBD ya. Jangan nak ngelak-ngelak. Okey. So awak ambil pengenalan atas tu dengan blood circulation in humans peredaran darah dalam manusia tu yang gambar jantung tu. Okey. Okey, so penerangan dia dekat muka surat 181 tu. Boleh Nabil? Boleh Nabil? Termasuk pengecutan otot. Ya, sebelah tu. Pumping of the heart tu. Pengecutan otot. Saya bagi 2 orang. Nabil dengan awak bagi tugas lah. Ya. Nabil dengan siapa kat sini? Nazim. Nazim ada? Nazim? Ayu. Okay. So Nabil dengan Nazim. Pengenalan 10.3 tu dengan pumping of heart tu. Pengecutan pengenduran jantung tu. Boleh ya? Okay, settle boleh kot. Okay, Nabil dengan Nazim.
188, 187 tu. Okey, kemudian tajuk seterusnya. Okey, Nabil dengan Nazim sampai belakang tu ya. Ada lagi sikit tu. Sampai dekat tu. Dekat gambar rajah 10.15 tu. Okey, kemudian contraction of skeleton. Kalau tak jelas nanti tanya saya Nabil. Tapi saya nak bagi tahu sampai gambar rajah 10.15 tu. Muka surat surat 1 apa tu? So 180. pengecutan otot rangka di sekeliling vena bukan lah. Itu orang lain. Itu orang Okay. lain. Dan orangnya adalah Akil. Samir dah Pak IS ni pula. Zalahuddin Pak IR kejap saya cari Pak IS. Ni Aisyah Humaira ada? Bukan. Silap. Nik Lokman Hakim. Nik Lokman Hakim ada? Cikgu yang mana cikgu? Okay, contraction of skeletal muscles around the veins. Itu je, sikit je tu. Boleh? Okay. Nik Lokman. Baca je. Itu je. Oh, baca je. Sebelum, Okay. skeletal muscle je. Okay, sebelum 10.3 latihan tu. Okay, Nik Lokman. Skeletal. Okay, next. Yang ke seterusnya. 10.4 mekanisme. Okay, mekanisme pembekuan darah. Kita cari kat sini pula. Nik Nolaila ada? Hello? Okay, tu awak punya. Pengenalan dengan mekanisme blood clot. Okay, blood clotting. Boleh ya? Okay. Nik Nolaila. Okay, blood clot. Okay, last kali. Isu kesihatan ya. Okay, isu kesihatan. Nur Atirah Natasha ada? Ada. Terlompat dah, tak apalah awak ambil. Nur Atirah Natasha ambil isu kesihatan tu. Yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okay, setelah 4 orang. 4 orang sekali. Health issue. Kalau boleh buat slide ya. Macam form 5. Macam form 5 semua buat slide. Jadi member-member lain boleh kongsi nak tengok nota ringkas. Ambil daripada Google pun boleh, tak ada masalah. Okay, ada soalan. Okay. Ada soalan tak sebelum saya tutup ni? Ada? Tak ada? Okay, tak ada. Nabil, Wak Hasan apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Wala innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bir sabr. Amir. Okay. Sekejap. Saya ambil attendance. Jangan keluar lagi ya. Baik. Okay dah. Okay, dapat. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni jawab soalan ya. Saya ada bagi soalan ni. Untuk pukul 1 hingga 1:30. Okay, sekian. Terima kasih.